Ahli muda minum arak, Syed Saddiq tak kisah? Akhirnya, Azam baki jawab dakwaan salah guna kuasa. Pejuang mahu Anwar berundur, Mukris bakal jadi pengganti? PAS juga bakal tinggalkan Bersatu? Koyak dengan posting, bekas menteri mahu sama Najib. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menangkis tuduhan bahawa duit sumbangan rakyat untuk misi bantuan banjir digunakan untuk membeli minuman keras buat ahli parti. Tuduhan sedemikian timbul selepas gambar sekumpulan orang yang memakai baju MUDA dilihat duduk di meja yang dipenuhi botol dan tin minuman keras. MUDA tak guna duit sumbangan untuk beli minuman alkohol. Ini tuduhan paling tak masuk akal. MUDA is an open book, tiada apa hendak disembunyikan. Semua sumbangan 100% disalurkan kepada mangsa banjir. Minggu lepas, saya dah buat sidang media dan tunjuk semua resit transaksi. Mari bantu. Semua urusan direkod dan akan diaudit. Jawabnya di Facebook. Dia turut menjemput orang ramai ke pusat gerakan misi bantuan banjir parti itu jika mahu tahu lebih lanjut mengenai perbelanjaan MUDA. Mari Bantu ialah nama misi bantuan banjir MUDA yang menerima sumbangan awam. Laman web misi itu menunjukkan bahawa sebanyak lebih RM1 juta telah dibelanjakan untuk misi bantuan banjir setakat ini. Mengulas tentang sindiran minum arak ke atas MUDA, Syed Saddiq berkata, Parti MUDA ialah parti berbilang bangsa dan agama dan menyifatkan serangan sedemikian sebagai murah, lapuk dan terdesak. Syed Saddiq bagaimanapun tidak mengesahkan maupun menafikan sama ada orang di dalam gambar itu benar-benar merupakan ahli MUDA ataupun bukan. MUDA wujud atas dasar toleransi. Selagi apa yang dibuat itu mengikut lunas undang-undang, tak apalah. Parti ini, parti berbilang kaum, bukan kesalahan untuk mereka minum. Lainlah kalau mereka memandu. Kita hormat hak mereka dan mereka hormat hak kita. Ini hak peribadi mereka. Saya percaya taktik murah dan lapuk ini adalah taktik mereka yang terdesak, katanya lagi. Mengulas lanjut, ahli parlimen MUA itu berkata, isu yang wajar ditularkan adalah isu salah laku, kecurian wang rakyat dan rasuah, bukannya isu makan minum orang. Saya sudah pesan kepada MUDA, jangan terikut-ikut budaya tua dan lapuk begini. Fokus pada kerja dan khidmat kepada rakyat, tambahnya lagi. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki akhirnya bercakap mengenai dakwaan pemilikan sahamnya dengan mengatakan dakwaan beliau mengawal banyak syarikat adalah bohong. Pada sidang media, Azam mendakwa terdapat usaha pihak tertentu untuk menjejaskan kredibiliti SPRM. Saya tidak melakukan kesalahan. Dakwaan bahawa terdapat konflik kepentingan pada pihak saya adalah tidak berasas, katanya. Akaun saham saya digunakan oleh adik saya. Saya tidak mempunyai kepentingan dalam saham yang dibeli. Saham dibeli oleh abang saya dan syarikat-syarikat tidak ada kaitan dengan mana-mana siasatan SPRM. Azam berkata, beliau akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang membuat dakwaan terhadapnya. Tambah Azam lagi, saya akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mula-mula membangkitkan dakwaan berkenaan terhadap saya kerana cuba mencemarkan nama baik walaupun tidak mendedahkan pihak terbabit secara khusus. Beliau juga berkata, berkemungkinan besar akaun Twitter pemberi maklumat kontroversi edisi siasat akan menjadi antara mereka yang disaman. Ketika ditanya mengapa beliau mengambil masa yang begitu lama untuk menjawab dakwaan yang pertama kali dibangkitkan pada pertengahan Disember, Azam berkata beliau tidak perlu menjelaskan apa-apa kerana tidak melakukan apa-apa kesalahan. Tetapi apabila saya diminta menjelaskan perkara itu kepada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah SPRM, saya memberi penjelasan terperinci kepada mereka, katanya. Tambahnya, beliau telah memaklumkan kepada pihak atasan pada 2015 apabila saham itu mula dibeli oleh adiknya dan mereka berpuas hati dengan penjelasannya. Saya tidak melihat ia sebagai satu isu. Saya rasa ia bukan satu kesalahan, katanya. Beliau mengakui mungkin ada pihak tertentu yang marah dengan kerja yang dilakukannya dan cuba mencemarkan nama baiknya. Saya tidak tahu agenda mereka, tetapi apa yang saya dapat lihat ialah mereka cuba merosakkan reputasi saya, katanya. Presiden Pejuang Mukris Mahathir menyifatkan Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim bukan lagi calon untuk menjadi Perdana Menteri. Saya rasa masanya sudah berlalu. Saya fikir ramai yang telah menyatakan demikian dalam Pakatan Harapan sendiri. Sudah tiba masanya untuk kumpulan baru mengambil alih, kata Mukris kepada BFM dalam satu temu bual. Mukris berkata demikian ketika ditanya jika dirinya mempunyai sebarang isu dengan Anwar sebagai calon Perdana Menteri selepas dia berkata bahawa Pejuang tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya tidak menolak kemungkinan
kemungkinan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kami masih terbuka untuk perbincangan. Bagaimanapun, kita mempunyai isu tertentu yang perlu kita bangkitkan tentang sambutan pengundi Melayu terhadap Pakatan Harapan, katanya. Ketika ditanya jika dirinya mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, Mukhlis berkata, saya mesti bersedia untuk sebarang kemungkinan. Ketika ini, pejuang merancang untuk meletakkan 120 calon pada pilihan raya parlimen akan datang. Mukhlis berkata, bakal sekutu kini, termasuk warisan dan muda, sangat rapat dengan pejuang. Pejuang katanya akan memberi tumpuan kepada kerusi pilihan raya majoriti penduduk Melayu luar bandar. Sekiranya pejuang membentuk satu lagi pakatan, maka ia akan menjadi yang keempat di peringkat nasional selepas Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Pejuang adalah parti serpihan bersatu yang pula adalah serpihan UMNO. Pada masa ini, pejuang mempunyai 4 ahli parlimen. Jangan hairan jika PAS tinggalkan bersatu satu hari nanti seperti yang dilakukannya kepada UMNO dalam Pakatan Muafakat Nasional, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Puan Zarkashi. Menurut Puan, parti itu lebih mengutamakan keuntungan politik dan melihat penyatuan ummah hanya sebagai gimik politik. Ia bukan mudah tercapai. Sikap PAS hanya mendedahkan tembelang parti itu, iaitu PAS juga ada politicking. Ia bukan wadah perjuangan Islam yang tulen. PAS boleh mengubah pendirian mengikut keperluan semasa. Sebab itu, PAS boleh meninggalkan kawan seperti mana mereka meninggalkan DAP dan PKR, katanya kepada portal FMT. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan akan tetap bersama Muafakat Nasional dan pada masa sama mempertahankan Perikatan Nasional kerana PAS tidak boleh hanya menjalin kerjasama politik dengan UMNO bagi memecahkan fahaman asabiah. Memetik laporan utusan Malaysia, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Nur Jazlan Muhammad berkata, tindakan PAS ibarat dilema parti itu dalam mengendalikan urusan poligami antara UMNO dan Perikatan Nasional, katanya. PAS seolah-olah lupa siapa isteri dan suami dalam Muafakat Nasional. Tonggak sebenar pakatan itu adalah UMNO. Tambahnya, ia berfungsi sebagai suami. Beliau berkata, hal itu terbukti apabila PAS tidak mendapat sokongan kuat menyorot pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak yang menyaksikan parti itu tewas dan tidak banyak meraih undi. Membidas pendirian PAS itu, Puan menyifatkan sebagai parti dua alam. Dalam konteks Muafakat Nasional, PAS bukan mahu menjadi orang tengah, tetapi ia mahu memastikan tidak ada parti, khususnya UMNO, akan menjadi dominan. Pendirian play safe PAS dalam mengurus kerjasama politiknya dengan UMNO dan Bersatu bukan lagi rahsia, katanya. Puan berkata, PAS perlu membuat pilihan sama ada mahu bersama UMNO atau bersatu. Katanya PAS tahu penyatuan parti-parti Melayu tidak akan tercapai jika ia menyertai dua gabungan politik berbeza. Pilih satu antara dua, tidak boleh berdolak-dalik, tak ada play safe. UMNO tegas tidak akan menyertai Perikatan Nasional, tidak akan ada kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15, katanya. Najib Razak menafikan beliau memfitnah Dr. Zulkifli Ahmad dalam catatannya di Facebook tahun lepas selepas bekas Menteri Kesihatan itu memfailkan saman terhadapnya pada Jumaat. Penyataan tuntutan yang difailkan pada malam tahun baru itu membabitkan catatan yang mengaitkan pemimpin amanah itu dan anak perempuannya Nurul Iman. Zulkifli dilaporkan menyifatkan hantaran Facebook itu sebagai sinis. Najib berkata, beliau tidak pernah menduduh pengarah strategi amanah itu mengamalkan nepotisme atau kronisme dalam catatan itu, tetapi hanya bersuara mengenai pelantikan yang dibuat oleh Pakatan Harapan ketika ia memerintah. Ini termasuk pelantikan Nurul Iman sebagai ahli Lembaga Pengarah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Bagaimanapun, beliau nampaknya berasa terhina dengan komen warganet di catatan saya. Jadi dari satu segi, beliau mahu menyaman saya kerana tidak berpuas hati dengan komen warganet, katanya kepada FMT. Najib berkata catatan berkenaan dibuat naik ketika Pakatan Harapan melemparkan segala jenis tuduhan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Ketika itu, berhubung banyak pelantikan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dalam catatan itu, beliau dalam nada menyindir berkata, rakyat perlu tahu bahawa nepotisme, kronisme dan pelantikan politik hanya berlaku dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Ia tak berlaku dalam kerajaan gagah kerasi Pakatan Harapan dahulu, walaupun isteri kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri ke-7 dilantik pengerusi Lembaga Pengarah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, manakala anak Menteri Pakatan Harapan dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah. Pakatan Harapan buat tak apa, jangan orang lain buat, katanya dalam catatan Facebook pada 24 Ogos 2020. Najib menegaskan bahawa catatan itu tidak mungkin memfitnah Zulkifli, memandangkan ahli Parlimen Kuala Selangor itu mengesahkan pelantikan anak perempuannya dalam AIM pada 2019. Zulkifli menuntut permohonan maaf secara rasmi daripada bekas Perdana Menteri itu dan ganti rugi sebanyak RM5 juta serta injangsi mahkamah untuk menghalangnya daripada membuat tuduhan fitnah selanjutnya.